كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من صدق الله العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul alim. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan mujiba. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan mubina. Alhamdulillahil wahidil jawad al-wahidil qahhar al-wahidil hannan wal mannan alladhi qad ba'atha Muhammadan خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووف لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita, meletakkan kita di dalam taman daripada taman surga. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, sepatutnya dan selayaknya dah kita ini melakukan suatu perkara yang besar, iaitu bersungguh-sungguh kita mohon kepada Allah ataupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita dipilih oleh Allah pagi, petang, siang, malam. Termasuklah solat 5 waktu kita. Kita dipilih oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dalam kumpulan dan senarai orang yang Allah berikan kekuatan. Allah berikan hidayah. Allah berikan taufiknya. Dan Allah menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Dengan rahmat dan kasih sayang, dengan taufik dan hidayah Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita jinak, hati kita boleh datang ke rumah Allah. Kita boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bukannya disebabkan kepandaian kita, bukan disebabkan kealiman kita, bukan disebabkan kita orang ilmu banyak, bukan disebabkan sesiapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih atas kehendaknya sendiri, tanpa ada bantuan siapapun, tanpa ada recommendation daripada sesiapa. Jadi syukurlah Allah pilih kita dan meletakkan kita di dalam rumah Allah, dan meletakkan kita daripada kalangan orang-orang yang melakukan amal-amal yang saleh. Ada orang yang Allah tak pilih, Allah tak letak dia dalam kumpulan ni, tapi Allah Subhanahu wa taala biarkan dia. Dia buat pilihan untuk berada di konsert-konsert. Berada di konsert-konsert macam mana hak berlaku waktu ni, hak masuk dalam negara kita tu.
konsert yang dibuat oleh kumpulan 1975. Lepas itu pakat buat kalang kabut terkejut. Macam mana dia minum arak, macam mana dia duk maki-maki mencarut. Takkan kalau panggil Imam Masjidil Haram mai ceramah dia nak carut, no? Takkan panggil orang-orang baik, orang-orang soleh mai, takkan dia mai minum arak. Kan tentu-tentulah dia tu dijemput mai ke dalam negara kita. Jadi tu saya duk buat pelik dan tu saya duk buat terkejut, no? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau masih duk ikut lagi, duk menyokong juga, balik fikir sendiri lah, no? Arak tak minum, pondan kita tak ikut, darai pun kita tak berkawan dengan darai, tapi buat baik nak kawan, nak jadi darai juga, kan? Tapi kita pergi menyokong supaya mereka ini bebas, boleh berleluasa di dalam negara kita, negara umat Islam. Balik fikir, tengok. Nabi kata apa? Ar-ridha bi ma'siyati ma'siyatun. Siapa yang reda dengan maksiat, dia dikira sebagai kaki maksiat. Baik pergi jadi darai sama, baik pergi jadi LGBT sama. Jadi berhentilah kepada penyokong-penyokong ataupun hak tak sedar lagi, no? Itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok muka surat kitab Sakaratul Maut, itu buat muka surat 5 lah di bawah tu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi wa anwari fid dharain thumma amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita sambung tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu hatta idza jaa ahadakumul maut, sehinggalah apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Maksudnya tuan-tuan, kita pasti kematian akan mai kat kita. Cuma kita tak tahu siapa dulu. Saya dulu kah, tuan-tuan dulu kah, Tok Imam kah, Tok Bilal kah, siapa saja kita tak tahu. Kan, Perdana Menteri dulu kah, kan, kita tak tahu siapa, kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa ma yani hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathum rusuluna, sehinggalah apabila datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Mailah kematian di antara kita dan ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Itu beliau di malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Maksud apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini nak abang-abang. Nabi-nabi dan Rasul juga telah diwafatkan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nak mati ni, Allah hantar mai dulu. Malaikat-malaikat ni pembantu kepada malaikat maut. Dia mai dulu. Sebelum mainnya malaikat maut, dia akan mai malaikat-malaikat ni dulu. Dan sebelum tu lagi, mai 2 pasukan malaikat turun mai lah. Nazalal malaikatu minas sama'i biyadul wujuh. Kemudiannya nazalal malaikatu minas sama'i sudul wujuh. 2 kumpulan malaikat. Satu kumpulan yang berwajah putih cerah, satu kumpulan lagi yang berwajah gelap hitam menakutkan. Jadi berada di langit, nak tunggu, nak bawa roh tu ke mana tempat roh yang akan dibawa. Tentulah kalau Nabi-Nabi dan Rasul, datangnya para malaikat yang berwajah putih, kan, bidul wujuh itu. Jadi malaikat-malaikat ini Allah SWT kata wahum la yufarratun, mereka ini tidak lalai daripada tugas-tugas mereka. Allah perintahkan kepada mereka ini tidak lalai daripada kewajipan mereka. Mereka ni kita tahu dah, malaikat-malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini, mereka ini tidak lalai ataupun tak ghalid. Bukan macam kita. La ya'sunallah, mereka tidak ingkar arahan Allah Subhanahu wa taala. Kena tak kena dengan depa hal depa fikir, depa tetap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya, thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Kemudiannya mereka ini hamba Allah
dikembalikan kepada Allah. Ruddu ilallahi maulahumul haq. Kita ni tuan-tuan, semua kita ni nak kembali tak kepada Allah? Semua kita kembali kepada Allah sebab kita mai daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau kita fikir, semua orang fikir benar ni, kalau semua orang fikir benar yang sama, dia kelang kabut tak? Tak jadi kelang kabut lah. Kalau semua orang fikir yang dia ni mai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia akan kembali kepada Allah, dia akan hidup dengan tenang. Dia akan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia mempertikaikannya. Dia akan buat segala perintah Allah, dia akan buat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh tanpa dia pertikai, dan dia akan orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni kadang kita lupa kita mai daripada mana. Kita mai, kita duk cari asal usul kita atas dunia ni. Kita mai daripada keturunan sekian, kita mai daripada keturunan sekian. Keturunan kita dulu tanah banyak, kemudiannya jual habis, tak ada lah, merempat di tempat orang, jadi ditumpang orang, kemudiannya bina balik kehidupan. Cerita kita cerita yang tu lah, pakai masing-masing pakai duk putang cerita tu. Asalnya jadi macam ni, asal kemudian jadi macam ni pula. Tapi yang tu asal usul, bukan asal usul lagi, baru cerita atas dunia. Asal usul kita mai daripada mana? Allah yang jadikan kita. Apabila kita tahu siapa yang menjadikan kita, kita tahu kita akan kembali kepada pemilik asalnya, Allah yang bagi jadi kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nak motivasi ni, yang ni lah yang paling baik. Dan ayat untuk motivasi ni, yang ni paling baik. Sebab kita semua mai daripada mana? Mai daripada Allah. Allah bagi jadi. Nak pergi mana? Ada tujuan hidup dia. Sebab itulah apabila kita ini diberikan hidayah oleh Allah, apabila kita diberikan rahmat oleh Allah, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila hidayah itu Allah pilih kita, Allah bagi Islam dekat kita, Allah bagi iman dekat kita, kita semua tak boleh buat pilihan sendiri atas dunia ni. Maksudnya hidup ni tak boleh buat pilihan sendiri. Nak makan ikut dan tak boleh kita. Sebab kita ada aturan yang Allah atur untuk hidup kita. Bila kita mengaku beriman kepada Allah, bila kita mengaku kita jadi Islam, bila kita mengaku al-istislam wal khudu' wal inqiyad, kita tunduk patuh kepada Allah. Jadi bila kita nak tunduk kata syukur kepada Allah, nak tunjuk kata kita ini beriman kepada Allah, dan kita pula bersama dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak boleh ingkar sebab kita dipilih oleh Allah yang pilih kita. Jangan kita pergi kerja lah. Kita pergi minta kerja, kemudiannya dia ambil kerja, kemudian kita kena ikut lah arahan, kita kena ikut undang-undang. Mai pukul berapa, balik pukul berapa, kan? Waktu mana rehat, waktu mana ni kerja macam ni dapat macam ni, kerja macam ni dapat macam ni. Cuti hari apa kita tak ada ikut suka. Dan saya dah diterima kerja di sini, saya nak gaji sekian-sekian, boleh lagi, Kemudian saya nak kerja dalam 2 hari, lepas tu saya nak cuti 5 hari, boleh? Tak boleh lah undang-undang dia. Kita kena kerja 5 hari dia kata. Ada di sini kita kerja 4 hari lah. Saya nak kerja 4 hari, cuti 3 hari. Tak, saya tak mau. Saya nak kerja semua hari pun tak boleh juga. Tempat tu kerja 4 hari saja, 3 hari cuti. Dia kata tak mau. Terus saya bagi gaji lebih apa semua, saya tak nak kerja juga. Bos saya kata hang gila. Miring. Kan? Orang mana putih. Baik sama juga. Kerja 5 hari, dia nak kerja 2 hari lah. 3 hari apa? 3 hari nak pergi mancing. Nak pergi ronda-ronda boleh tak? Tak boleh. Sebab kita kerja dengan orang, kita ada agreement. Kita dengan Allah lebih lagi. Bila kita mengaku beriman kepada Allah, Allah pilih kita, Allah bagi hidayah, Allah bagi iman, Allah bagi Islam. Kemudian Allah jadikan kita orang yang beriman kepada Allah. Kita pun terima dan kita pilih nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga kena memilih untuk akur kepada Allah. Kita kena memilih supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib mengikut aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur untuk kehidupan kita orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kemudian Allah bagi rahmat dia. Bila Allah bagi rahmat dia, kasih sayang, Allah tak bagi semua orang. Tak semua orang dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tak semua orang dapat. Rahmat ini Allah berikan kepada orang yang beriman sahaja.
Itu rahmat dan kasih sayang Allah. Misalnya tuan-tuan hari ni yang boleh mai ke masjid pada pagi ni. Boleh mai solat berjamaah. Kemudiannya boleh duduk pula baca Al-Quran. Kemudian duduk pula dalam majlis ilmu. Kemudian boleh lena juga sikit-sikit. Jadi. Kan bukan mai saja, mai mengaji saja. Sampai boleh lena semua. Balik bina jawab nampak segang. Boleh dia kata tu dia no. Yang kita berkat lena di masjid ni sampai ustaz mengajar. Berkat tu yang kita cerah mata ni. Hamba nak ajak pergi kita pergi Kuala Lumpur pun boleh dia kata. Kan no, sambil lena ayat Quran duk masuk. Tadi dia duk baca tadi abang lena kata. Dia Quran masuk terus. No. Dalam telinga ni masuk dalam dada terus. Duk mengaji tadi pun sama, duk dengar juga bab mati apa semua tu. Kan kembali kepada siapa, mai pada mana, kembali kepada mana. Jadi masuk sambil lena. Untung lah, untung. Mengaji boleh, lena boleh. Kawan di rumah lena saja ya. Mengaji pun tak boleh. Tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah. Jadi bila Allah bagi rahmat dia, Allah pilih, Allah bagi rahmat, kita yang boleh mai ke rumah Allah. Saya dengan tuan-tuan, kita yang mai ni, dan orang yang dipilih waktu ni duduk di dalam rumah Allah. Allah orang yang Allah beri rahmat dan kasih sayang dia. Itu salah satu tanda lagi. Kemudian nikmat Allah bagi semua orang. Orang tak beriman, orang beriman, tak kira lah. Orang yang naik helikopter, Allah bagi nikmat. Orang yang naik pertuan pun Allah bagi nikmat. Orang yang naik kereta biasa, orang jalan kaki pun Allah bagi nikmat. Semua. Beriman ke tak beriman, Allah bagi nikmat. Beriman ke tak, Allah bagi nikmat. Dia cakap murung ke, tak cakap murung ke, Allah bagi nikmat. Semua dapat. Kan? Dia menipu orang ke, dia tak tipu orang ke, Allah bagi nikmat. Dia tata kelola ke, tata pemohong ke, Allah bagi nikmat. Tak kira. Kan? Gunalah istilah apa pun, Allah bagi nikmat. Tu orang dia awak ni Allah bagi. Nikmat Allah bagi semua. Hak tak beriman Allah bagi, hak beriman Allah bagi. Hak muslim Allah bagi, hak mukmin Allah bagi, hak fajir Allah bagi, hak fasik Allah bagi, hak murtad pun Allah bagi. Hak kafir pun Allah bagi. Jadi nikmat semua orang dapat. Tapi rahmat dan hidayah tak semua orang dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita akan kembali kepada Allah dengan nikmat dan juga rahmat dan juga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata mereka ini hamba Allah, dikembalikan kepada Allah. Kita tahulah hak ketiga-tiga perkara tadi siapa bagi? Allah yang bagi. Dan Allah yang bagi, Allah pilih dan Allah bagi dekat kita. Dan kemudiannya pengawas mereka yang sebenarnya, ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu, iaitu kepunyaannya. Kepunyaan apa? Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai hari pembalasan itu. Sebab itulah apabila kita esok ni bangkit daripada mahsyar, apabila kita dibangkit daripada mahsyar, dihalau kita, dibangkit di mahsyar esok ni, dihalau kita dan berhimpun di satu tanah lapang. Dan ya Allah Subhanahu wa taala sediakan. Pada ketika itu Allah tanya, limanil mulkil yaum. Pada ketika itu Allah tanya, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Semua kerajaan dalam dunia ini tunduk. Semua. Hak biasa jadi kerajaan, hak biasa jadi Perdana Menteri, hak biasa jadi sultan. Ini bukan isu 3R lah, kena sebut. Sultan memerintah. Yang jadi ruasa, yang jadi wuzara, yang jadi JKK, masuk tak? Kan? Yang jadi JKK, yang jadi Tok Pengulu, semua. Pada ketika itu Allah tanya, limanil mulkil yaum, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Masa itu tak ada. Kerajaan-kerajaan ni semua tak ada. Kerajaan Malaysia tak ada, kerajaan Filipina tak ada, kerajaan Thailand tak ada, semua. Semuanya duduk bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tanya hak mana hak duk cakap pandai, dia panggil apa? Tata pemurung. Hak yang duk biasa tata pemurung ni, tata lah masa tu, tata. Si tak bertaubat ni, tata masa tu. Lepas tu kita jangan cakap murung banyak kan. Nabi pesan lah, siapa yang cakap murung, Nabi kata. Sekali dia bohong, sekali dia bohong. Nabi kata 3 kali celaka akan pergi dekat dia. Halaka anhu, halaka anhu, halaka anhu. Dia kata bohong bini tak boleh tak? Tak boleh dengan bohong bini. Kan?
Tipu ya, jangan bohong. Kan? Jangan dia bohong lah, tipu tak boleh, bohong tak boleh. You know? Kan? Cakap lagi betul. Kan? No, tuan-tuan tak hati kecoh tu. Nak pergi tang lain. Abang pergi satu tempat. Itu baru sambung pergi tang lain. Ni bohong apa lagi. You know? Macam tu. Jadi ini dia bohong. Siapa bohong, Nabi kata apa? Nabi kata, halakanu, celaka ke atas dia. Celaka ke atas kamu, celaka ke atas kamu. 3 kali. Kalau dia bohong, 1 juta orang. Dia bohong, 1 juta orang. 3 juta patah balik ke dia. Celaka. Bayangkan. Sebab tu, dia tak boleh berhenti cakap bohong. Ni saya cerita ni, contoh lah. Sebab tu dia tak boleh berhenti. Hari demi hari. Pagi dia bohong, petang dia bohong, malam dia bohong. Itu tak kira yang hak Nabi sebut lagi tu. Kan itu cerita bohong saja. Hak yang hak dia sebut, yang hak Nabi sebut, Nabi kata wa yusbihu mu'minan wa yumsiku kafiran. Pagi clear, kadang boleh jadi imam bazmai tak. Malam menari tunjuk lagi. Pagi pangai macam orang beriman apa? Kepiah apa baju Melayu, hutang sampai tercekik angkong-angkong. Jadi imam, nak orang mati jadi imam, orang sakit buat bertahlil apa semua boleh. Ya kan? Kan? Mai sampai masa maksiat, nombor 1. Boleh buat maksiat juga. Jadi orang nombor 1 buat maksiat. No? Hak benda baik, jadi orang nombor 1 buat. No? Tak apa. No? Yang tu semuanya Allah ba'lah. Allah sedang duk perhati kita. No? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kita jaga. No? Kita ni jangan duk buat halit. Allah kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah SWT ni tak pernah lalai daripada duk tengok apa hak kita buat. Nah, kita jangan duk buat, duk tipu, duk bohong, duk buat kau ni, duk buat kau ni. Kan? Duk buat kau ni, duk buat kau ni. Dan kesan besar dia apa dia? Kesan besar dia menyebabkan ramai daripada orang yang tak ikut ni kena berani buat benda maksiat. Sebab dia jadi penunjuk jalan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Betul kena jaga. Kita dah tak banyak buat pahala, tak berapa mana pun. Takat menu rahmah tu tak banyak mana pahala lagi. Kan? Takat rahmah tu apa semua ada buat menu rahmah tu. Bukan banyak pahala lagi. Nak banding hak dosa buat ni jaga. Hak buat dosa banyak lagi. Bukan boleh cover lagi dengan menu rahmah tu. Kan? Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jaga. Disebabkan kita buka jalan-jalan maksiat. Siapa yang buka jalan maksiat jaga. Ar-ridha bi ma'siyati ma'siyatun. Seumpama dia melakukannya. Bayangkan kalau dia buka satu jalan maksiat, 5 juta, 20 juta orang buat maksiat. Siapa nak kena? Hak yang orang buka tu lah paling teruk. Hak buat tu dia kena hak dosa-dosa satu-satu hak dia buat dia. Ni hak buka ni. Hak buka ni. Dia buat main pula. Dia kata kita tak boleh gitulah. Takkanlah satu orang kena tanggung dosa orang lain. Kalau hang dah sebagai pembuka jalan tentulah kena. Yang tak kena ni orang yang tak ada kena mengena lah. Ataupun orang yang tak setuju. Kan orang yang tak setuju, orang yang tak redha dengan maksiat, orang yang tidak menyokong maksiat. Yang ni selamat. Tapi kalau dia ni tak ambil kesempatan tu, dia tak menegur, dia tak tegur, dia tak cari jalan. Tegur dia macam mana? Tuan-tuan nak tegur kaki maksiat ni macam mana? Ada orang kita boleh tegur dengan tangan kita. Ada orang dengan kuasa kita tak ada kuasa. Ada orang ditegur dengan mulut dia. Ada orang ditegur dengan hati dia. Hari ini, kuasa ada di mana? Kuasa ada kepada rakyat. Rakyat boleh tegur orang yang kaki maksiat dengan apa? Pilihan ayah dekat ni. Mereka tak faham payah cerita lah. Kalau dia tak tahu kuasa ada Allah bagi saat. Bila tak ada kuasa? Bila tak ada pilihan raya, tak ada kuasa. Habis pilihan raya ni, hilang kuasa saat. Raya puasa, raya haji tu raya macam lain. Ni pilihan raya ni Allah bagi ada kuasa saat walaupun melalui sistem kehidupan manusia. Allah nak tengok kita siapa kita nak pilih. Tapi senang ya tuan-tuan. Siapa nak tengok pemimpin dia, tengoklah rakyat dia. Kan? Pemimpin itu dipilih berdasarkan rakyat. Kalau rakyat tak cerdik, dia akan pilih pemimpin tak cerdik. Dia kata, Ustaz, kami tak pilih pemimpin hak kaki bohong, kami cakap bohong. Berlambak hak cakap bohong. Sebab tu pemimpin nak naik tu, mohong dia lagi deras. Mohong dia lagi deras daripada rakyat ni. Sebab dia yang pilih himpun. Duduk kat dia semua. Jadi dia mohong lagi deras. Ni saya bagi contoh lah. Kan? Nak ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan jangan, Ustaz ni tak bagi pilih. Kalau tuan-tuan sayang, ikut suka.
Kan, oi sayang bukan main lah apalah lah. Ikut suka tuan-tuan. Esok duduk dengan orang bohong ni. Lesok sangat. Nabi juga tak suka orang kaki cakap bohong ni. Bila dia bohong, lepas pada tu dia kena bohong semua. Kan? Dia tak boleh nak cakap betul. Nak apa betul, kena ambil pucuk mula-mula balik. Kena bertobat, habang hab betul atas. Lepas tu kita kena jaga lah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena hati-hatilah dalam kehidupan. Sebab kita bukan habis takat habis tanggulan subuh ni. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kuasa Allah bagi saat bila? Ni waktu pilihan raya ni. Allah bagi saat buat pilihan. Tapi pilihan yang kita kena buat berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu juga Allah bagi. Macam saya kata tadi ni. Kita ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata nak ikut macam mana ustaz? Tengok ustaz ni macam ni. Tengok ustaz ni macam ni. Tengok ada hatu guru ni macam ni. Kami nak ikut sabar. Kami dah dapat macam-macam ni. Beritahu kok ni. Apa panduan dia? Panduan dia Allah bagi mudah. Kalau kita tahu panduan dia mudah. 2 kali 2 apa? 4. Bertengkar ni saya dengan cikgu dah. Cikgu 5. Cikgu kata dah. Kan? 4 Ustaz. Dah saya nak kata 5. Jenuh tengkar. Saya salah. Tapi saya nak betul saya. Nabi SAW habaklah. La tajtami'u ala ummati bid-dalalah. Nabi kata tidak akan berhimpun umatku untuk melakukan suatu kesesatan. Siapa dia umatku itu? Kata Nabi SAW, al-haq wa ahlu. Siapa dia al-haq wa ahlu? Orang yang membawa kebenaran dan ahli dalam dia. Siapa dia? A'immatuddin. Imam agama. Siapa imam agama ni? Para alim ulama. Nabi tak sebut satu. Sebab tu Nabi kata ikutlah dalam kumpulan yang ramainya para alim ulama. Sebab apa? Kerana mereka ini tidak akan berkumpul, berhimpun untuk melakukan kesesatan, nak buat benda sesat. Jadi hari ini tuan-tuan, kita duduk di mana sedang lah, sipir dia tu. Kan, kita duduklah tempat mana pun, kita duduklah corak negeri mana pun, kita pilihlah kumpulan yang paling ramainya ulama. Ulama duduk dalam tu ramai. Pasal apa? Al-ulama yurithul hikmah. Nabi kata. Para alim ulama itu mereka ini mewarisi kebijaksanaan Nabi-Nabi dan Rasul. Kebijaksanaan Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi SAW tak sebut pemimpin Nabi tak sebut wazara, Nabi tak sebut rais ataupun ru'asa. Nabi tak sebut yang lain. Nabi tak sebut yang lain. Tapi Nabi sebut apa? Nabi sebut ialah daripada al-ulama yurithul hikmah. Para alim ulama itu kata Nabi SAW. Mereka ini mewarisi kebijaksanaan yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Kan kita tahu sifat-sifat Nabi dan Rasul ni apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4 sifat yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul. Kan? Salah satu dia apa dia? Fatanah, bijak. Jadi Allah SWT, Nabi SAW sebut, aku mewarisi, ulama-ulama ni mewarisi kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kami Rasul-Rasul ni. Allah juga beri kepada ulama yang mewarisi apa yang kami tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita nak jadi bijak, nak jadi cerdik, kita pun sama juga kena ambil apa yang telah dipusakai ataupun yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Itu pusaka dia apa dia? Ilmu lah. Kita kena tuntut ilmu, kena cari ilmu, kena buat amalan. Kena buat amalan. Supaya apa? Supaya kita mewarisi kebijaksanaan para Nabi dan Rasul-Rasul kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah dia kata, dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Allah Subhanahu wa taala paling cepat perhitungan esok di akhirat ni. Bayangkan ada semua manusia sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika kita berada di mizan, bila cerita pasal hitung ni sampai di mizan, kita bangkit esok ni, lepas bangkit apa semua dia bagi kitab, kan? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa mai kitab tangan kanan mudah hisab kita, wa mai kitab tangan kiri payah hisab kita. Ketika kita ini dihadapkan di hadapan Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dipanggil kita seorang mai menghadap.
Kemudian apa dia? Ditimbang amalan kita. Ditimbang amalan kita. Timbanglah amalan. Bila timbang amalan ni, timbang tengok. Okey, berat belah pahala, masuk surga. Naik titik sirat. Naik titik sirat itu, berjalan atas titik sirat itu berdasarkan iman, berdasarkan amalan kita. Ada yang cepat macam kilat yang menyambar. Ada yang bergerak macam kuda perang. Ada yang bergerak macam jalan kaki. Ada yang bergerak sambil mengesot, sambil merangkak dan sebagainya. Macam-macam lah atas titik sirat ni. Kita naik jambatan Pulau Pinang tu lah. Kan ada kereta laju. Oh, dia potong kita. Kan ada kereta laju tu. Ada yang pelan, duduk belah kanan pelan. Jalan pelan lah. Kereta elok apa semua. Pergi jalan pelan lah. Ada duduk tengah. Kan ada duduk kiri. Jalan melelong. Sak kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada yang naik motor. Motor pun macam jenis. Ada hal laju, ada hal pelan. Ada yang naik tu, motor nak remban lah, naik jambatan Pulau Pinang. Mentang dah lepas titi tu je no. Ada yang dia tak naik jambatan tu, dia lalu ke atas, naik helikopter. Lalu ke atas. Nampak macam kan lalu jugalah jambatan tu, tapi tak, lalu ke atas tu. Kan, lagi cepat. Itu jambatan Pulau Pinang lah. No, bayangkan titik solat. Baru berapa puluh ribu orang duduk lalu. Kan, sehari-hari tu berapa ribu orang duduk lalu. Ni, titik solat, semua kena lalu. Dia kata, JKK kena? Kena. Kan? Lalu menteri-menteri dan Tan Sri. Tan Sri ke tak, Tan Sri ke, semua kena lalu. Oh tu dong. Komunis pun kena lalu. Oh, ingat kau komunis tak kena lalu. Semua kena lalu titik sirat. Kan? Titik sirat ni bukan panjang jambatan Pulau Pinang tu. Bukan je panjang jambatan atas dunia. Kan? Titik sirat ni panjang. Jauh titik sirat ni. Tapi sebelum naik titik tu, mesti timbang amalan ni. Sebab tu kita nak cakap, kalau tak erti jangan bercakap lebih. Cakap sekadarnya. Lepas tu bercakap juga mengikut aturan yang Allah SWT bagi. Cakap pun kena tengok aturan dia. No? Nak melawak ke, nak cakap sungguh ke. Ada satu orang yang nak jadi calon lah. Dah raya ni. Pangkat datuk-datuk kat ni. Saya dengar satu ceramah dia saja. Dia dengar, oh, betul. Nah, dia boleh duk hina lebay-lebay dengan serban ni jaga elok tuan. Nah, saya bukan nak masuk belah tuan-tuan nak pakai lebay ni. Bukan nak masuk belah tuan-tuan nak pakai serban dak. Tapi nak abang kena reti, nak bercakap nak hidup ni kena cakap bagi reti. Kalau dah tak reti jangan bercakap ikut dan. No, jangan bercakap ikut dan. Dia kata lebay-lebay puak-puak ni serban ni berapa kali lilit pun kalau bagi merintah tak nak boleh. Oh, dia bagi contoh tu. Kita bukan pasal nak perebut, nak perintah ke tak perintah. Jangan hina, nak cakap boleh. Tapi jangan hina pakaian Nabi SAW. Jangan hina apa yang dipakai oleh Nabi. Nabi ni Nabi pakai. Di dalam ni sebelum Nabi balut, Nabi pakai. Dia panggil kepiah, kita panggil kepiah lah. Kan? Dia panggil kita panggil kepiah. Kemudian luar ni, mamah. Kan? Hak balut ni. Jadi dia hina, dia menghina, dia seronok bercakap. Betul orang ni, bila bercakap seronok sangat, kathirul kalam, cakap banyak ni, akan banyak salah. Cakap, tak kira apa, dia buat banyak salah, sebab dia banyak cakap. Tapi kalau tak erti, jangan sentuh bab tu, cakap bab lain. Cakap bab lain tak apa, jangan duk sentuh bab pakaian Nabi SAW. Yang saya nak cerita ni, esok ni, apabila ditimbang di mizan esok ni, Rasulullah letak mana? Gilang kita timbang. Rasulullah duduk tepi. Sebab apa Nabi kata dah? Syafi'an wa syahida, aku akan bagi syafaat dan jadi saksi. Tengok. Timbanglah. Ada orang yang ditimbang amalan dia. Berat amal baik dia, masuk surga. Timbang lagi berat, masuk surga. Timbang lagi sama. Nampak je lah. No? Timbang tu sama. Masa tu boleh dia bincang malaikat. Kita boleh bagi sikit, apa, kita boleh bagi advance ada, kita ada lebih duit, tak ada. Masa tu tak boleh bagi apa dah. Masa tu tak boleh nak bagi apa-apa pun tak ada kita. Harta tak ada, duit ringgit tak ada. Hidup di akhirat esok ni, nafsi. Tak ada adik-beradik, tak ada duit ringgit, tak ada guna apa harta pun. Pada masa tu. Kemudian, pada ketika itulah, kalau ditimbang itu, orang kafir yang ditimbang, Allah katakan dia, mana dia? Dan mana dia? Kan? Aina syuraka'ukum? Aina syufa'a'ukum? Jagalah. Kita beringat, tuan.
Mana dia berhala-berhala kamu? Mana dia hak yang dulu ni janji nak bagi syafaat pertolongan? Dia kata tak. Jangan duk lemak syok sangat. Sokong orang kafir yang memusuhi Islam. Ni. Esok Allah panggil di akhirat ni. Allah panggil esok mai sini. Dulu hang siapa sokong lepas ni? Dah dia janji kita nak bagi pembangunan. Kan dia bagi dekat surau masjid apa dia bagi. Tapi dia tipu daya kita. Kita tertipu dengan perkara tersebut. Kita ni sebenarnya jangan duk gemak nak ambil hasil titik peluh orang. Ambil hasil titik peluh kita yang tu hak kita. Nabi Daud alaihi salam seorang raja. Kana yakulu min amali yadi. Dia raja tapi dia makan daripada hasil tangan dia sendiri. Allah malu esok jumpa Nabi Daud. Hang makan tedah sehari berapa kali. Kerja pun balas rasuh hari. Makan benda-benda haram lagi. Aku ni raja makan benda halal dengan hasil aku. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya nak pesan, bagi cerdiklah kita ni. Allah tanya esok, aina syurakaukum? Mana dia? Berhala-berhala hang ikut tu. Aina syufa'aukum? Kan kata dulu boleh bagi tolong hang. Panggil dia mai, Allah panggil. Boleh timbang tak? Berhala boleh mai timbang tak? Tak boleh. Syafaat boleh bagi tak? Orang kafir boleh bagi syafaat tak? Tak boleh. Jadi boleh tak mai tolong kita? Hak dia janji nak tolong? Tak boleh tolong. Pada ketika ditimbang itulah. Kalau ditimbang itu orang Islam, timbang-timbang berat belah maksiat. Kena masuk neraka ni. Bukan dia masuk terus. Nabi ada. Nabi pergi. Kemudian Nabi keluar buka serban. Nabi buka serban Nabi letak. Ni penimbang Nabi letak. Letak serban Nabi berat terus timbangan. Letak tu berat terus timbangan Nabi SAW turun terus. Jadi berat belah baik. Nak abang kata syafaat Nabi, serban Nabi pun jadi syafaat. Jadi syafaat kepada kita semua. Tapi hak duk kutuk serban Nabi dapat tak? Tak dapat lah. Hak duk pemain duk kutuk. Kan? Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Tolong kami ya Rasulullah. Kalau kita Nabi pasang dia kena mampu kena maki ya. Kalau khotak hang. Kan? Dulu hang pemain pakaian aku tu. Hang duk syok dengan topi hang lah. Dengan cap hang bangga. Masa tu hang kaya. Masa tu hang datuk. Masa tu hang datuk masa tu. Kan? Tu pun gelaran tu takat dunia ya. Kan? Nabi gelaran sampai akhirat tu esok. Gelaran Nabi bukan takat dunia ni. Esok kita pergi isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Habib Allah. Esok sampai akhirat dia panggil Habib Allah, kekasih Allah tu. Kita esok ni tak ada lah gelaran. Oh dulu hang datuk tu, hang cakap pandai, boleh main dekat hang kutuk pakaian Nabi SAW. Kan? Tapi kita tak Nabi, dia selamat lah, tak kena maki lah. Kan? Nabi tolong tak dia? Nabi boleh tolong tak? Allah kata ya Rasulullah, ya Muhammad, angkat sorban tu. Angkat sorban. Nabi kata tak, aku nak tolong dia ni umat aku. Dia dulu bukan umat kamu. Kan? Sebab tu kita jangan duk hina ikut dan. Nabi kata apa? Man abghadha aliman faka'annama abghadani. Baru hina ulama saja Nabi tegur lah. Barang siapa daripada kalangan kamu, man abghadha aliman. Mereka ini marah, murka, cerca ulama. Seolah-olah abghadani. Mereka ini maki hamun aku. Wa man abghadani abghadallah. Siapa yang dia duk maki Nabi, siapa yang duk maki Nabi-Nabi dan Rasul, apa dia? Dia seumpama memaki Allah, seumpama marah kepada Allah, tak suka kepada Allah. Jadi tuan-tuan, tak suka kan ulama pun teruk tambahlah piduk kutuk pakaian Nabi SAW. Banyak lah ni dalam TikTok tu. Dia ni ustaz dengan pakaian, dengan jubah, dengan sorbannya. Pasal apa yang duk kata kat jubah sorban? Itu perangai orang tu. Jangan kita kutuk pakaian ataupun sunnah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril kata, ya Muhammad, angkat. Terus tolong orang ni. Kan? Terus tolong orang ni. Sebab tu kita kena jaganya. Jangan sampai ketika Nabi SAW meletakkan serbannya untuk memberatkan amalan. Malaikat Jibril suruh angkat balik. Pasal apa? Kita dulu ni kutuk pakaian Nabi. Tak minat dengan pakaian Nabi. Minat dengan pakaian Yahudi,
minat dengan pakaian Kristian. Kita ada pakaian kita. Pakai ni tuan-tuan ni. Pakai macam ni. Pakai macam ni. Padahal nak bagi, kalau orang mau kita ni, kadang-kadang dia tak mau, dia takut orang tak mau ke dia. Kan? Dia duduk dengar lagu janda tu. Kan? Kuda yang mana engkau senangi. Dia ada macam dia duduk kalut tu, duduk bagi orang berkenan ke dia. Kan? Dia orang nak berkenan ni, tuan pakai macam mana pun orang berkenan. Berkenan ni Tuhan bagi. Bukan kita boleh pergi duduk pasar orang. Terus duduk kira tu, pakai pakaian kita. Pakai pakaian kita, kita tunjuk yang kita ada pakaian kita. Ni pakaian tuan-tuan. Pakai pakaian ni. Pergi mana? Ni dah. Bila pakai macam ni pun tak. Siapa mati? Siapa mati ni? Pasal apa? Main mana? Lebih-lebih dia buat terkejut. Dulu jadi biasa tu. Kan? Waktu subuh, lepas subuh, pakaian macam ni biasa. Tengah hari, sehari nak pergi sembahyang, biasa. Malam nak pergi. Macam mana kita duduk di Mekah nak tengok. Kan? Pakai duk. Pergi Madinah pun sama juga. Pakaian Islam. Kita pergi sana, seronok balik. Main duduk seronok lah Ustaz. Pergi Madinah. Suasana Islam. Kita pergi sana, semua orang buat, kita ikut. Balik main sini, kita buat suasana lain. Kita nak buat suasana komunis di negara kita, mana boleh. Kita orang Islam. Kita buat suasana orang Islam. Tunjuk pakaian Islam. Tunjukkan kita ni orang Islam ni. Bukan menunjuk-nunjuk. Yang tu tak betul. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya, dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu subhanahu wa taala alam. Nanti di ayat ni panjang sikit, nanti kita baca pada masa yang akan datang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini menjadi panduan kepada tuan-tuan dan juga nasihat kepada diri saya sendiri. Dan tuan-tuan jangan lupa semua keluar pergi mengundi. Hak boleh mengundi, keluar pergi mengundi. Hak tak boleh, keluar pergi tolong. Bagi ada sumbangan kita kepada Islam. Kita kena ada sumbangan kita kepada agama. Kita duduk renung, tengok umur kita berapa. Apa sumbangan kita untuk mengangkat syariat Allah Subhanahu wa taala? Kita bagi sumbangan ke mana? Tanya diri kita, muhasabah diri kita, adakah kita akan lepas? Adakah kita akan lepas dengan minta apa, aku kerja elok pencen dah pun. Nak fikir apa dah, nak mati tak apa hari. Pasal nak mati tak apa hari inilah kena fikir. Apa hak kita nak tinggal ni? Kita nak tinggal, kita nak, sebab dulu negara kita yang kita boleh duduk lah ni, duduk tenang, tuan-tuan duduk dengan ikut suka tirai nak buh kalau apa, kapet kalau apa ni. Kita duduk dalam keadaan tenang, boleh main mengaji, boleh baca Quran, duduk dalam keadaan tenang. Speaker kita boleh kuat, kan? Kuliah boleh jalan macam biasa. Pasal apa? Disebabkan pengorbanan darah dan air mata orang dulu-dulu. Tok nenek kita tu, hak kena bunuh zaman Portugis tu, hak kena bunuh zaman Belanda, hak kena bunuh zaman British, hak kena bunuh zaman Jepun, zaman komunis ni. Disebabkan mereka dulu, disebabkan darah mereka yang mengalir atas bumi kita ni, disebabkan air mata mereka, disebabkan susahnya mereka dulu ni, kita merasai nikmat ini. Jadi apa sumbangan kita untuk menjadikan bumi Malaysia ini makmur dan masih lagi jadi negara yang majoritinya umat Islam? Itu kita kena fikir. Jangan fikir jahil, bila tak boleh buat apa dah, kita ada majmuk. Tapi kita kena ada satu kekuatan untuk jadikan negara ini kekal. Dan kita kena fikir dah. Bukan takat fikir telung Allah, itu biasa tu orang tak cerdik fikir. Telung gula ni. Kita kena fikir apa agama anak kita, apa agama cucu kita esok, apa agama generasi yang akan datang. Tu Nabi SAW hijrah. Disebabkan hijrah yang dibuat oleh Nabi, pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat, Islam sampai ke dalam dada kita. Bukan saja orang peristiwa hijrah tu, alah ni jadi di Arab, kan? Jadi di Arab. Kita bukan sangkut orang kita orang Melayu, kata. Jadi disebabkan antara pengorbanan ataupun strategi yang dibuat oleh Nabi SAW sehinggalah Islam hari ini sampai ke bumi kita ni. Dan apa tugas kita pula? Kita kena meneruskan kesinambungannya, itu meneruskan apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Saya jangan duduk saja. Kita aku tak mau politik, jangan jadi tak cerdik,
Disebabkan kita tak sembang, tak mau politik. Tapi bila orang pemerintah, boleh pemerintah yang hak merapu, ada orang masuk darai dalam negara, hak yang menyebabkan hak kacau speaker, isu kalimah Allah, kita duduk khayau di rumah seorang-seorang, duduk sembang di kedai kopi. Jangan jadi orang tak cerdik kita ni. Tuan-tuan, semua kena bangkit, bangun. Bukan suruh jadi ahli politik, suruh pilih pemimpin yang benang. Macam yang saya sebut tadi, pilihlah satu kumpulan, satu jamaah yang ramainya para alim ulama. Kita tidak akan salah. Kalau kita salah, ulama akan bertanggungjawab, bukan kita lah. Sebab mereka ini disebut oleh Nabi SAW, mereka adalah waris aku. Aku wariskan mereka ini kepada kamu, ikut mereka ni. Saya rasa sekadar itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu.